dalam kehidupan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam situasi yang kedua, di manakah letaknya rahmat Allah? Maka hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila fa in amilaha faktubuha anhu alahu sayyi'at, maka Nabi menyatakan bahawa fa in taba, apabila manusia itu bertaubat kepada Allah, famhuha anhu, maka Allah memerintahkan malaikatnya untuk memadamkan rekod itu. Jadi tuan-tuan, satu kesalahan tadi dipadamkan rekod. Tuan-tuan muslimin dan muslimat mudah-mudahan dirahmati Allah, di sinilah letaknya rahmat Allah, iaitulah kita bertaubat kepada Allah. Tuan-tuan, bila sebut bertaubat kepada Allah, mestilah mengikut, kita kata, SOP yang Allah tetapkan. Kita dah sebut KPI hari ni, SOP macam-macam lah. Maka tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala dalam nak mengingatkan kepada kita sebagai hamba-Nya untuk bertaubat kepada Allah, mestilah tuan-tuan kita mengikut kaedah yang telah pun ditetapkan oleh Allah. Apa ajaran, apakah peringatan daripada Allah? Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubatan nasuha, taubat yang sungguh-sungguh. Maknanya apa tuan-tuan sekalian? Di sana ada yang taubat yang tak sungguh-sungguh. Maknanya tuan-tuan, ada orang yang betul-betul bertaubat, maka kita sebut at-taubah ataupun taubat. Maka kita sebut taubat ini, kita ni kembali kepada Allah. Sebab apa tuan-tuan kita sebut kembali kepada Allah? Ringkasnya tuan-tuan, kita ni sebagai hamba Allah, kita ada track kita lah. Track kita nak menuju Allah Subhanahu wa taala yang kita sebut ihdinas siratal mustaqim. Tiba-tiba tuan-tuan sekalian kita selekor, kita ikut jalan yang lain. Kan kalau kita baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Nabi mengingatkan sahabat, Nabi bawa jalan sahabat, Nabi ambil ranting, Nabi buat satu garisan panjang. Maka Nabi kata, ikutlah jalan ini. Maka Nabi pun buat macam kiri kanan tu. Maka Nabi kata, jangan mengikut jalan-jalan yang selain daripada jalan Islam. Maknanya tuan-tuan, bila kita maksudnya melakukan maksiat, berkelumar dengan dosa, itu bukan jalan yang sebenar. Jadi kita dah menyimpang. Maka sebab itu disebut taubat, kita kembalilah kepada Allah dengan kita beristighfar sebagai contoh. Cuma tuan-tuan, dalam bab istighfar ni, saya teringat pesanan Datuk Mufti Kedah. Kalau tuan-tuan pasal ada satu video yang diviralkan tentang lafaz zikir, bukan salah, cuma silap pada tempat berhenti. Dia sebab tuan-tuan, bahasa Arab ni, dia bukan kata bahasa Arab, rasa semua bahasa pun lebih kurang lah. Cuma bila bahasa Arab ni silap tempat berhenti, kalau kita baca Quran disebut waqaf dan ibtida. Jadi tuan-tuan, bahasa Melayu pun kalau kita salah berhenti, maksud dia mungkin lain. Tetapi tuan-tuan, bahasa Arab bahkan kalau dia melibatkan persoalan akidah, ia lagi perkara yang amat-amat perlu dititik beratkan. Dalam zikir yang kita biasa lafazkan, Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa, kita berhenti, biasa berhenti kat situ. Bukan kata tak cukup nafas, memang biasa kita berhenti situ. Kalau orang betul-betul tak cukup nafas tuan-tuan, nak kata dimaafkan pun kita kena bahas panjang juga lah. Tapi nak sebutnya, biasa kita berhenti kat situ. Maka sepatutnya tidak boleh kita berhenti kat situ, kerana maksudnya berbeza. Jadi macam mana nak buat ustaz? Kalau nak berhenti kat depan sikit. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illahu, berhenti kat hu. Al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dia boleh tuan-tuan, dia punya rentak dia sama, cuma kita ubah sikit kat situ. Sebab apa tuan-tuan sekalian? Bila kita sebut astaghfirullahalazim, aku beristighfar kepada Allah Tuhan yang Maha Besar,
Allazi la ilaha illa, Tuhan yang tiada Tuhan yang layak disembah melainkan. Berhenti kat situ, illa, melainkan. Jadi kalau kita sebut huwal hayyul qayyum, dia jadi ayat lain lah. Tuhan yang maha hayy, maha hidup dan maha berkuasa. Jadi tuan-tuan sekalian, sebab itu kita kena berhenti illahu. Kalau tuan-tuan nampak panjang, sambung sampai habis lah. Macam juga tuan-tuan dalam perbualan kita biasa. Kadang-kadang tuan-tuan bila kita marah, kita sebut apa? La ilaha. Kita sebut la ilaha. Budak ni tuan-tuan, la ilaha tak habis tuan-tuan, dan maksudnya berbahaya. Apa maksud la ilaha? Kita sebut tiada Tuhan yang layak disembah. Maknanya kita berkata semua tak ada Tuhan yang layak disembah. Sebab tu tuan-tuan kalau nak sebut tu biarlah habis. Bukan kena bayar pun nak sebut. Jadi sebutlah habis la ilaha illallah. Kalau tak nak sebut, tak payah sebut. Tu nak sebut tuan-tuan tentang istighfar yang kita nak sebut tadi itulah. Jadi tuan-tuan, bila kita nyatakan bahawa Nabi sebut fa in taba, apabila manusia itu nak bertaubat kepada Allah. Jadi tuan-tuan, memang sesungguhnya kita merasai dan kita memahami bahawa sifat at-tawwab, sifat maha penerima taubat Allah Subhanahu wa taala akan kesalahan hamba-hambanya itu memang kita tak boleh nak bayangkan. Maknanya tuan-tuan, walaupun manusia ini melakukan kejahatan yang amat dahsyat, tetap peluang ataupun pintu taubat masih lagi terbuka. Kan tuan-tuan biasa dengar hadis, cerita tentang kisah yang Nabi sebut kepada sahabat tentang bagaimana seorang lelaki yang dah bunuh 99 orang. Tuan-tuan nak tengok matan hadis ini, tuan-tuan buka kitab Riyadhus Shalihin dalam bab taubat. Jadi tuan-tuan, Nabi sebut, saya nak ringkaskan bagaimana seorang lelaki sebelum mereka dah bunuh 99 orang. Bila tuan-tuan dah bunuh 99 orang ni, ialah manusia ni tuan-tuan, jahat macam mana pun pasti dia akan terdetik nak buat baik, nak bertaubat dan sebagainya. Maka tuan-tuan dia nak bertaubat kepada Allah, minta pada orang. Orang pun kata jumpalah seorang abid. Maka dia jumpa dengan seorang abid. Ini tanya abid, tuan, saya dah bunuh 99 orang, ada tak lagi ruang untuk Allah nak terima taubat saya? Kata si abid ni mudah ya. Dia kata, kamu dah bunuh 99 orang, janganlah kamu nak bercita-cita masuk syurga, tempat kamu kat neraka. Dia tetap maksudnya bukan begitulah. Jadi dia kata tak ada harapan dah, tempat kamu kat neraka dah. Jadi hamba Allah ni tuan-tuan sekalian, dia dah bunuh 99 orang. Jadi dah dia kata dah tak ada tempat kat syurga, apa nak dia buat? Maka dia pun bunuh pula yang ke-100, ambil depan mata dia. Cukup 100. Jadi tuan-tuan, satu hari dia nak bertaubat kepada Allah. Dia nak bertaubat kepada Allah. Orang kata pergi jumpa dengan seorang alim, Tok Guru. Maka jumpalah Tok Guru, tanya Tok Guru, saya dah bunuh 100 orang. Saya nak tahu ada tak ruang lagi untuk Allah nak terima taubat saya. Atau kalau dia cakap boleh tak lagi Allah nak terima taubat saya. Dia tuan-tuan kata Tok Guru mudah je, boleh. Allah Maha penerima taubat. Lepas tu tuan-tuan, kadang-kadang bila orang tanya kita ni, ialah kadang-kadang dia nak dengar jawapan yang dia suka. Maknanya bagi harapan kepada dia. Jawab boleh dulu. Soal cara tu kita ikhtiar kemudian. Saya teringat tuan-tuan baru ni dalam majlis sambutan tahun baru di Dataran Kemerdekaan Shah Alam. Banyak acara, antaranya tuan-tuan solat bersama dengan Fadil Ustaz Azhar Terus. Dia ada yang ditanya, antara soalan yang ditanya, tanya Ustaz, saya ni berkapul, ada pasangan kasih saya. Soalan saya mudah saja Ustaz, boleh tak saya raba kekasih saya tu? Dia bukan sentuh dah tuan-tuan, di tahap raba dah. Jadi tuan-tuan bila dia tanya macam tu, Ustaz Azhar pun kata boleh. Jadi tuan-tuan boleh. Jadi tuan-tuan dia kata boleh tu, terkejut orang. Memang boleh Ustaz Azhar kata, cuma ada cara dia. Kamu bawa kekasih kamu tu pergi kat pantai, baring kat dia atas pasir tu. Bila kamu nak raba, kamu letak plywood atas dia, kamu raba lah. Dia tak tahu apa kat plywood tu bukan raba kat dia, seolah kamu raba dia. Boleh, tak ada masalah.
Jadi tuan-tuan orang pun boleh terima, boleh lah. Jadi tuan-tuan maksudnya apa? Nak katanya boleh. Cuma kata Tok Guru ni Nabi sebut kamu kena berhijrah, kena pergi berhijrah satu tempat. Maka hamba Allah ni pun siap-siap pergi berhijrah. Dalam perjalanan meninggal dunia. Bila meninggal dunia, Nabi sebut datang dua malaikat, malaikat rahmat dan malaikat azab. Jadi tuan-tuan masing-masing ada hujah. Ini masalah lah. Dua datang, satu je yang satu saja roh. Maka Allah utuskan lagi satu lagi malaikat bertindak sebagai hakim. Jadi tuan-tuan hakim sampai, hakim pun sebut mudahnya, nak selesai masalah ni kita kena ukur jarak. Diukur jarak tempat hamba Allah ni mati. Kalau dekat dengan tempat dia bertolak, maka malaikat azab akan ambil. Tapi kalau dekat dengan tempat dia nak tuju tu, maka rahmat akan ambil. Tuan-tuan sekalian, bila diukur, didapati tempat hamba Allah ni mati lebih hampir dengan tempat dia nak tuju berbanding dengan tempat dia bertolak tadi, dengan perbezaan shibri, iaitu sejekan. Bahkan kalau kita baca dalam hadis yang lain, Nabi nyatakan bahawa Allah apabila malaikat tu nak ukur jarak ni, tuan-tuan sekalian, Allah memerintahkan bumi. Maknanya kata tempat hamba Allah ni mati kat tengah ni, kemudian tempat dia tuju kat sini, maka tuan-tuan, bumi yang berada di sini Allah perintahkan untuk dirapatkan, dilipatkan. Bila dikira memang dekat. Maknanya tuan-tuan, pada asalnya jauh lagi tempat dia nak tuju tu, maknanya pada hukum asalnya memang dekat dengan tempat dia bertolak, tapi nak sebutnya rahmat Allah. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, dalam kita ni sebagai hamba Allah, nak bertaubat kepada Allah, tak perlu kita rasa malu dengan Allah. Jadi kita ni terbalik, tuan-tuan sekalian. Kadang-kadang kita malu nak bertaubat kepada Allah, tapi tak malu nak melakukan maksiat. Patutnya kita ni sebagai hamba Allah, atas kasih sayang Allah, rahmat Allah kepada kita, maka kita patut malu untuk melakukan dosa dan maksiat. Dan apabila sekiranya kita dah terlanjur, dah terlajak dan sebagainya, maka jangan kita malu untuk bertaubat kepada Allah, untuk kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebab itu tuan-tuan, kerana kita meyakini bahawa di sana terlalu luas pintu taubat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka yang pastinya kita mestilah bertaubat dengan taubat yang sungguh-sungguh, yang disebut dalam kitab Riyadhus Shalihin. Untuk nak mendapat tahap tingkatan taubat yang sungguh-sungguh ataupun taubatan nasuha, dia kena ada 3 perkara. Pertama disebut, mestilah kita memberhentikan al-kafu 'anil maksiat, kita memberhentikan melakukan maksiat. Maksudnya tuan-tuan betul, baru betul bersungguh. Kalau tuan-tuan hari ni tahu, hari ni buat, petang buat, malam buat taubat, pagi esok buat balik, itu bukan taubat, itu kita sebut tahu buat. Sebab tu taubat ni ada 2, tuan-tuan sekalian. Satu taubat, satu kita kena baca saktah. Saktah macam kita baca dalam surah Al-Qiyamah, wa qila man raq. Dia kena berhenti, dia tak boleh baca terus, tuan-tuan. Wa qila man raq, tu makna tuan-tuan tak baca habis. Dia macam ni juga, ada orang taubat tapi ada orang tahu buat. Dia ada saktah 2 second. Jadi tuan-tuan, maknanya apa? Apabila kita nak taubat dengan sungguh-sungguh ni, kita kena berhenti dulu. Yang kedua, kita menyesal, an-nadamah, kita menyesal sungguh-sungguh. Dan yang ketiga, kita beriltizam, kita berazam sungguh-sungguh tak nak mengulangi maksiat yang kita buat. Jadi tuan-tuan, cukup 3 syarat ni, insya-Allah Allah akan terima taubat hamba-hamba ni. Maka muslimin dan muslimat dan rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, itu dalam bab as-sayyi'ah, kejahatan. Seterusnya dalam bab al-hasanah, kebaikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa iza hamma 'abdi bihasanatin falam ya'malha faktubuha lahu hasanatan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila manusia itu berniat merancang untuk melakukan kebaikan tetapi dia tidak melakukannya, maka Allah memerintahkan malaikat untuk mencatat baginya satu kebaikan. Maknanya tuan-tuan sekalian, situasi yang ketiga dalam hadis ini, Nabi menyatakan bahawa hamba Allah ini merancang nak buat baik,
tapi dia tak jadi buat, terhalang. Maka tuan-tuan, kalau terhalang sekalipun dia tak buat baik, tapi dia niat dah nak buat baik, maka tetap Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan satu kebaikan kepadanya. Dan ini merupakan satu rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma tuan-tuan, kita jangan melihat satu kebaikan itu Allah start sikitnya. Apa yang boleh dibuat satu kebaikan, satu pahala? Tuan-tuan sekalian, sesungguhnya kita tak tahu. Benarkah kita berada di tahap yang selamat sekarang? Bahasa mudahnya macam itulah. Sebab apa tuan-tuan sekalian? Pada hari akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala akan timbang amalan kita. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. Maka secara generalnya Allah menyatakan bahawa pada hari akhirat Allah akan timbang amalan kita. Dan apabila amalan kebaikan kamu berat, maka layaklah kamu mendapat kehidupan yang Allah redha, yakni syurga. Tetapi apabila ditimbang amalan kamu, didapati amalan kebaikan kamu ringan, maknanya kejahatan kamu berat. Maka tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, fa ummuhu hawiyah, maka Allah akan tempatkan kamu dalam neraka hawiyah. Maknanya tuan-tuan sekalian, kebaikan dan keburukan itu akan ditimbang oleh Allah. Jadi tuan-tuan, siapa yang boleh mendakwa dia tak perlu lagi walaupun satu kebaikan? Tak ada tuan-tuan. Melainkan kita nak walaupun satu kebaikan sebagai satu bekalan untuk kita nak bawa bertemu dengan Allah. Bayangkan tuan-tuan sekalian, kita tak buat lagi kebaikan, Allah tetap menganugerahkan satu kebaikan kepada kita. Dan hadirin sekalian, kadang-kadang bukan setakat satu kebaikan Allah berikan. Dalam hadis yang lain, hadirin dan hadirat sekalian, apabila seseorang itu benar-benar berniat nak melakukan kebaikan itu, perkara yang hebat itu, perkara yang baik itu, tetap Allah menganugerahkan fadilatnya walaupun dia tidak melakukannya, tidak mampu untuk melakukannya. Antaranya dalam bab mati syahid. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi menyatakan bahawa apabila seseorang itu benar-benar berniat untuk nak mendapat mati syahid, Nabi menggunakan istilah bisidqin, dengan benar sekali niat dia sungguh-sungguh nak dapat mati syahid, maka Nabi sebut Allah tetap menganugerahkannya satu kelebihan ataupun kelebihan fadilat mati syahid, wa in mata ala firash, walaupun sekadar dia mati di atas katil. Mana tuan-tuan betul-betul niatlah, dia bukan sekat tulis dekat kertas, dekat buku cita-cita mati syahid, itu tak termasuk. Dia datang betul-betul niat sungguh-sungguh nak dapat mati syahid, maka walaupun tidak mendapat, maknanya tuan-tuan zahirnya tak, kita tak dapat mati syahid, tetapi atas kesungguhan niatnya yang sungguh-sungguh, maka tuan-tuan tetap Allah berikan kelebihan fadilat mati syahid kepadanya. Sebab itu tuan-tuan sekalian, bila kita melihat situasi yang ketiga ini, antara ibrah pengajarannya kata para ulama, iaitulah Allah Subhanahu wa ta'ala nak menggalakkan kepada hamba-hambanya untuk senantiasa merancang, berfikir untuk melakukan kebaikan. Mana tuan-tuan, biar diri kita ni, minda kita ni senantiasa fikir nak buat baik je. Cuma tuan-tuan jangan sekat niat je, tak buat-buat. Ji tak puasa tu, tak apa Ustaz, saya niat dah. Tuan-tuan, niat satu perkara, amal pun satu perkara. Cuma nak sebutnya tuan-tuan, dalam kita nak memahami keadaan ini, bagaimana Islam menganjurkan kepada kita untuk senantiasa berfikir untuk melakukan kebaikan. Mudah-mudahan andai kira terhalang untuk kita melakukan kebaikan itu, Allah Subhanahu wa ta'ala tetap menganugerahkan satu kebaikan kepada kita. Boleh jadi tuan-tuan, kebaikan itu akan menyelamatkan diri kita daripada azab neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebab itu tuan-tuan, ini satu kita sebut anugerah yang cukup hebat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita sebagai hamba-Nya. Dan yang keempat dan yang terakhir pada malam ini, situasi yang keempat, kata Nabi SAW, fa in 'amilaha faktubuha bi'ashrati amthaliha ila 700 dhi'fin.
Kata Nabi SAW, apabila seseorang itu melakukannya, fa in amilaha, maka hal itu kembali kepada al-hasanah. Maknanya apabila manusia itu, hamba Allah itu melakukan kebaikan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memerintahkan faktubuha, maka Allah perintahkan malaikatnya untuk menulis baginya, bagi hamba Allah yang melakukan kebaikan itu, bi'ashrati amsalha ila 700 ya'fi. Allah akan arahkan malaikat untuk menggandakan kebaikan yang dilakukannya itu bermula daripada 10 gandaan sehinggalah 700 kali ganda. Muslimin dan muslimat mudah-mudahan dirahmati Allah, apabila Allah Subhanahu wa ta'ala menggandakan kebaikan tetapi tidak pada kejahatan, maka itu satu rahmat yang cukup besar. Ayamkan kata sekalian, kita ni memang sebagai hamba Allah, buat baik pun ya, buat jahat pun ya. Tapi kata rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah menggandakan pada kebaikan saja, tidak pada kejahatan. Cuba kita bayangkan kata sekalian, kalaulah kejahatan itu digandakan, kebaikan tidak digandakan, pening kepala kita tak? Tuan-tuan, kita pun tak nak bayang macam mana kita nak orang kata nak control damage lah. Kejahatan dah lah banyak kita buat, mulai gandakan pula. Kebaikan tu kita buat sikit je, tak digandakan. Tetapi rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-Nya, Allah menggandakan kebaikan tetapi tidak pada kejahatan. Pertama. Yang kedua, tuan-tuan sekalian, kalau kita lihat dalam hadis ini, Nabi sebut